Dia bagi saya tidak layak. Wajah beliau ini bagi saya ada ketika wajah hitam gelap dalam agama, ada kadang-kadang wajah yang berwarna-warni mengikut warna mana yang dia berjumpa. Kerana ada yang taksub, mereka tidak boleh diyakini bahawa inilah masalah pemimpin ini. Hari penghukuman telah tiba. Debaran Anwar terjawab, tetapi Mahathir tidak mahu menghukumnya tanpa memberitahunya bahawa beliau mempunyai bukti yang kukuh untuk menyingkirkannya. Petang 1 September 1998, di bawah kawalan keselamatan yang ketat, Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad telah memanggil satu mesyuarat dengan semua menteri besar di sebuah bilik kediaman persendiriannya. Bilik itu dipastikan oleh 3 buah syarikat keselamatan tidak mempunyai sebarang alat atau peranti pendengaran elektronik. Satu peranti statik ketenteraan telah diaktifkan untuk menghalang mana-mana pihak dari mencuri dengar dari jauh. Untuk memasuki bilik itu, Mahathir sendiri dan semua menteri besar mesti melalui pat down. Ini menunjukkan betapa serius dan pentingnya perjumpaan itu. Setiap orang diberikan satu folder butiran rahsia mengenai Anwar Ibrahim, timbalan Perdana Menteri yang telah lama disimpannya. Kandungannya ialah gambar-gambar, ledger bank, invoice, kenyataan, email dan rekod-rekod korporat. Setiap satu mengandungi sinopsis mengenai timbalannya, hasil siasatan sejak 3 bulan lalu. Di saat dia nak kena buang, barulah dia telefon saya sekali. Dalam perjalanan dia telefon, dia kata tak payah datang pejabat lah, kita jumpa kat rumah. Saya ingat lagi baju dia, nektai dia separuh, kacing muka. Dia tengok saya, dia pun peluk saya. Hang kena tolong aku, Bray. Minta maaf lah, Bray, aku tak jaga kamu dulu. Aku ni masalah gini-gini. Hang boleh tolong pergi cakap dengan Dr. Mahathir. Beri peluang aku. Aku nyatakan kesetiaan dan tak berbangkit lagi lah apa-apa yang berbangkit. Just give me another chance. Mahathir menerangkan satu persatu mengenai setiap gambar, dokumen, nota, urusan keuangan, hubungan Anwar dengan pihak Saudi, rancangan rampasan kuasa dan urusan pintu belakangnya dengan PAS. Gambar-gambar yang diberikan termasuk Anwar dalam keadaan yang mencurigakan dengan perempuan dan juga lelaki. Sampai ke rumah PM, cakap dengan guard, mula-mula guard tak nak layan. Sebab tak ada appointment. Dr. Mahathir turun. Kata, minta maaf lah Datuk, saya pun pergi salam. Saya kata, Datuk, ini kes Anwar ni, bagilah peluang kat dia. Dia dah mengaku gini. Tak boleh, Bray. Dr. Mahathir kata, bukan you tak tahu. Kan, saya pun dah cakap kat you sebelum ni. Saya dah jumpa dengan menteri besar, jumpa dengan menteri-menteri. Tak boleh buat apa dah. Saya Perdana Menteri, Ibrahim. Saya juga Menteri Dalam Negeri. Saya tahu apa yang dia buat. Perbuatan dia ni luar tabi'i. Buruk. Berdosa dari segi Islam saya. Kalau saya suruh ataupun saya kejar mata buat tak tahu dan membiarkan dia ganti saya sebagai Perdana Menteri. Dulu saya tak tahu dia macam ni. Saya angkat dia. Potong semua orang. Sampai tunggu masa je saya nak serah jawatan kat dia. Dr. Mahathir sebut dekat 7 kali. Dosa saya, Ibrahim. Berdosa saya, Ibrahim. Ginilah Ibrahim, dia kata. Kalau you nak tolong dia, saya dah suruh Tun Dai jumpa dia. Saya dah suruh Tun Hani Humar. Saya dah suruh Tan Sri Mokhtar, Wakil Menteri Besar, jumpa dia. Untuk nak menyelamatkan maruah dia, keaiban dia, biarlah dia letak jawatan. Tulis surat dekat saya. Kata dia kecewa dengan saya, tidak bersetuju dengan dasar-dasar ekonomi dan keuangan yang saya sedang laksana sekarang. Saya gagal. Kemudian saya pergi jumpa dengan dia. Saya kata saya gagal. Dia suruh pergi jumpa lagi. Saya kata tak boleh dah. Keputusan dibuat oleh mesyuarat itu berasaskan kepada perbincangan dan pendapat semua setelah Mahathir meminta nasihat dari mereka sama ada Anwar boleh diselamatkan atau tidak. Tetapi tidak ada sebarang pengumuman dibuat walaupun ramai wartawan yang menunggu. Dengan mandat yang diberikan kepadanya, keesokan paginya 2 September, Mahathir memanggil timbalannya Anwar Ibrahim dan dengan tegas mengarahkannya meletak jawatan, tetapi Anwar membantah dan memberi amaran akan melawan. Sebahagian daripada masyarakat kita mudah tertipu. Yang percaya itu bukan rakyat biasa. Yang percaya itu golongan profesional. Doktor, peguam,
accountant dan sebagainya. Kita begitu mudah tertipu. Ini yang saya bimbang tentang masa depan negara kita. Mahathir memberikannya tempoh sehingga tengah hari, tetapi Anwar bertindak dengan membuat persediaan untuk mengadakan demonstrasi secara besar-besaran. Pada petangnya, Anwar menerima surat pemecatannya. Lilin mula dipasang dan doa dibaca oleh pengikut-pengikutnya yang berkumpul di hadapan rumah rasminya. Wartawan-wartawan juga semakin ramai. Ketika itu, isterinya Wan Azizah keluar untuk pergi menemui isteri Perdana Menteri, Siti Hasmah, bagi mengucapkan selamat tinggal. Cerita mengatakan mereka berpelukan dan menangis. Anwar Ibrahim, dia buat banyak benda. Dan adakah Natin Sri pentingkan suami ataupun pentingkan rakyat jelata di Malaysia, termasuk Cina, Melayu, India, Kadasan, Iban? Banyak kali Anwar bergaduh, bergesek dengan Wan Azizah. Tapi maklum sajalah seorang wanita yang sudah berumur. Jadi katalah kalau dia tinggal Anwar ke, tak sokong Anwar ke, jadi anak-anak dia pun malu, maruah dia pun. Jadi terpaksalah dia telang walaupun pahit. Apabila Anwar meninggalkan kediaman rasminya pada keesokan harinya, pengikut-pengikut fanatiknya mengikut ke kediaman persendiriannya. Dan di sini beliau mengadakan sidang akhbar yang kata-katanya menjadi sebutan popular. Saya adalah mangsa plot pihak tertinggi kerajaan. Mereka menjadikan saya sebagai sasaran kerana semangat reformasi saya. Saya adalah peluang terbaik untuk demokrasi. Maka itu, saya menjadi sasaran mereka. Bila Anwar mengulangi dakwaan yang sama menerusi CNBC, dia berjaya melindungi dirinya yang sebenar. Perkara ni kalau nak dituduh sebagai satu konspirasi, dia tidak mudah nak tuduh benda-benda macam ini. Sebab dia melibatkan pihak yang ramai, polis, pegawai-pegawai penyiasatan, kemudian hakim-hakim terlibat, Dr. Mahathir siasat sendiri. Saya pun turut siasat juga dengan cara saya. Sebab dia kawan saya. Sebab saya tak mahu dia dianiaya. Dia memang orang yang charming, cara beliau bergaul dan sebagainya. Sebab itu beliau masih boleh menarik perhatian sebahagian besar daripada golongan muda. Tetapi kalau kita kaji secara mendalam, kalau kita tahu tentang selok-belok politik beliau dan apa yang dilakukan beliau pada tahap-tahap tertentu dalam riwayat politiknya, kita tahu dia ini adalah manusia yang tidak boleh dipercayai. Sebenarnya, dia seorang lelaki yang telah menggunakan pentadbiran kerajaan untuk kepentingan dirinya. Untuk mempopularkan dirinya di kalangan Melayu dan Islam, dia sanggup melancarkan serangan ke atas sekolah-sekolah Cina dan sekolah-sekolah Kristian, menghantar guru Melayu mengetuai sekolah Cina dan Kristian. Dia melanggar amanat Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putra dengan menukarkan bahasa Malaysia kepada bahasa Melayu. Proses pelaksanaan dasar yang selama ini berjalan seperti menarik benang dalam tepung, tiba-tiba menjadi gelombang membadai. Ya, apakah rakyat kita yang begitu mudah tertipu dalam soal-soal ini? Dalam soal politik juga, ya, kalau kita tak fikir dan kita tak cuba memahami apa yang berlaku, kita juga boleh tertipu. Kita kan semua manusia. Dan kita ni bukan maksum. Dan kita memang diingat dari segi Islam pun. Manusia ni bila dia tak ada pangkat, tak ada harta, tak ada kedudukan, nampaknya baiklah. Dan selalunya kita ni diuji bila kita ada pangkat, ada harta, ada kedudukan. Jadi Anwar ni samalah. Tindakan terhadap Anwar belum muktamad. Ketegangan politik Malaysia memuncak pada malam esoknya apabila Anwar menghadiri mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang membicarakan kesilapannya, tetapi kehadirannya disertai ramai penyokong-penyokongnya dan tentera upahannya yang bersedia untuk melakukan apa juga arahannya kerana bayaran yang diberikan sangat besar. Saya dapati Dr. Mahathir, Presiden UMNO dan ahli MKT sudah hampir penuh dah tiba. Saya pergi toilet tak silap saya. Kemudian saya balik nak masuk pintu depan, Anwar keluar daripada lift. Dia tengok saya, dia pegang saya sekali lagi. Ibrahim, jangan nak pecat aku daripada UMNO malam ni. Please help me. Dia kata kat saya. Saya kata kat dia, kata Anwar,
you prepare your case nicely. Dan kalau you tak bersalah dan you jawab elok, definitely I boleh bantu you. Anwar mulai bermimpi bahawa apa yang berlaku kepada Suharto akan berlaku kepada Mahathir. Reformasi yang dipelajari dan dicontohinya dari gerakan Habibie dan Amin Rais di Indonesia pasti akan melumpuhkan Mahathir. Habibie telah menjadi Presiden Indonesia dan Anwar Ibrahim pasti akan menjadi Presiden Malaysia. Itulah mimpinya. Dia tersalah perhitungan. Suharto pemimpin sebuah kerajaan totalitarian yang membolot kekayaan negara. Anak-anaknya tamak dan rakus. Dan rakyat ramai yang menganggap Suharto hilang sokongan partinya sendiri dan pihak tentera. Seperti biasa, untuk menutup dosanya, dia menuding jari kepada orang lain melakukan rasuah, kronisme, menyalahgunakan kuasa, dan dengan itu orang tidak akan percaya tentang simpanannya dalam bentuk saham dan tunai berjumlah 3 bilion ringgit dengan menjadikan bank negara sebagai clearing house. Kekuatan kita sebagai orang Islam ini, pertama, kita malu pada Allah. Kita malu pada Rasul. Apabila ada malu pada Allah, ada malu pada Rasul, kita malu pada manusia. Kalau hilang malu, bagi saya problem. Itu. Tak malu pada Allah, tak malu pada Rasul, jauh akan malu pada manusia akan apa yang kita lakukan tadi. Sebagai kawan lama, walaupun saya bersentimen dengan beliau, tetapi saya juga kena jujur pada diri saya sendiri sebagai orang Islam. Sebab selepas dia kena pecat daripada UMNO dan juga sebagai Timbalan Perdana Menteri, dia berdendam atas perbuatan dan kesalahannya sendiri. Sifat utama yang mesti ada pada seorang pemimpin, dia mesti jujur, ikhlas dengan rakyat. Jangan ada agenda-agenda tersembunyi, agenda-agenda yang tidak diketahui umum dan sebagainya. Ini yang saya begitu bimbang tentang Anwar. Kerana kalau kita tengok pada latar belakang beliau dan cara beliau bergerak, beliau tidak boleh dipercayai. Memang dia bijak menutup wajah sebenarnya. Dia manusia berbagai wajah. Walaupun telah mendapat sokongan dari semua menteri besar, tetapi Mahathir mesti dimaklumkan kepada mereka yang mewakili parti dari seluruh negara. Tindakan Mahathir seterusnya akan dapat diikuti dalam bab terakhir.